إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى الإمام العليم العلامة أحمد بن محمد الدردير رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين. قال: فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبره، وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. Kata Imam Al-Allamah Dardir rahimahullahu ta'ala dalam bait syairnya yang ke-20, katanya: fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya bersifat dengan wujud itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang Maha Esa, yang layak disembah. Idh zahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabirih, kerana jelaslah bahawa setiap ciptaan, setiap kesan ciptaan itu menunjukkan kepada adanya pencipta yang memberikan kesan. Justru fikirlah. Wadhi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah. Sifat wujud ini dinamakan sebagai sifat nafsiyah, kemudian yang seterusnya adalah 5 sifat salbiyah. Baik, masuk dalam perbincangan yang seterusnya selepas daripada Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang makna ataupun maksud bagi alam yang kita bincangkan dalam tajuk yang sebelumnya, iaitu alam ialah sesuatu yang selain daripada Allah, dia bersifat dengan baharu. Maksudnya dia diadakan ataupun dia dijadikan. Sama ada alam itu ialah jirim, iaitu zat bakal makhluk, ataupun dia sifat bagi zat tersebut, dia arad bagi jirim tersebut. Maka yang dikatakan alam itu ialah baharu. Makanya dia diciptakan. Bila baharu maksudnya sebelumnya tiada, kemudian diadakan, dijadikan ataupun diwujudkan. Maka bertitik tolak daripada situ, maka adalah yang mengadakan alam. Lahir faham daripada alam ini dijadikan, maka adalah yang menjadikan alam. Maka ni membincangkan tentang sifat-sifat pencipta bagi alam. Maka tajuk dari matan kita yang seterusnya, ini sifat yang wajib bagi Allah, sifat nafsiyah.
Sifat yang wajib bagi Allah, wajib di sini macam yang dibincangkan dalam tajuk pembahagian hukum akal yang sebelumnya. Wajib dengan makna sifat yang mesti ada pada Allah, sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, sifat nafsiyah, nama kategorinya, nama jenisnya, nama sifat itu ialah wujud. Kata Imam Al-Allamah Muhammad Dardir, Ahmad Dardir rahimahullahu taala, fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Maka ketahuilah di sini memberi isyarat kepada kita bahawasanya kena yakinlah, sebab i'lam di sini dengan makna yakinlah, i'lam dengan makna i'rif ataupun dengan makna tayaqqan, yakinlah, aiqin, yakinlah, memberi isyarat kepada bahawasanya dalam masalah ataupun dalam perbincangan akidah, perbincangan i'tiqad, pegangan hati seorang muslim, maka dia tidak diterima selain daripada yakin. Yakin seperti mana yang kita bincangkan dalam perbahasan ma'rifah sebelum ni juga, dia ialah sesuatu yang la yahtamilun naqid, sesuatu yang tidak menerima lawan, dia tidak menerima kemungkinan yang sebaliknya. Bahasa kita mudah, 100% keyakinan lah, 100% pegangan. Maka tak memadai dalam ilmu akidah ini selain daripada yakin, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juga menggunakan kalimah i'lam, iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinlah, ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Imam Ahmad Ar-Dardir rahimahullah di sini juga menggunakan istilah i'lam, meniru daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat kepada bahawasanya tidak memadai dalam ilmu akidah ini sesuatu selain daripada yakin, seperti zan, syak dan juga waham. Tak memadai, dia kena yakin. Itu. Maka bila disebutkan dengan yakin ni jugalah, faham daripada yakin ni jugalah, lepas ni kita akan jumpa perbincangan-perbincangan yang seumpama seolah-olah kita telah faham perbincangan tersebut ataupun telah mengerti hukum tersebut secara tidak langsung, dipanggil secara lazim, tetapi tetap dibincangkan secara terperinci ataupun secara tepat mengenai perkara-perkara tersebut. Sebab dalam bab akidah, faham daripada perintah Allah supaya suruh yakin, dia tidak memadai hanya sekadar kefahaman itu sambil lalu. Dia kena tahu dengan tepat. Walaupun kita akan jumpa kemudian ni beberapa perbincangan yang memadai ataupun yang telah dibincangkan seseolahnya, kandungan perbincangan tersebut seseolahnya telah dibincangkan pada perbincangan yang sebelumnya, tapi masih dibincangkan dengan tepat ataupun dengan tersendiri dalam bab yang seterusnya. Sebab ulama letak kaedah dalam bab akidah, iaitu la yastaghnil lazim bi ma'rifatil malzum. Tidak memadai sesuatu yang lazim, sesuatu yang diketahui secara langsung ataupun secara tidak langsung, dengan mengetahui sesuatu yang merupakan asal ataupun umbinya. Sebab apa tak memadai? Kerana ulama kita rahimahullahu taala meletakkan satu kaedah ataupun satu kenyataan, li'anna al-khatara fi hadzal ilmi azimun, kerana bahaya ataupun risiko dalam bidang ilmu ini ialah sangat besar. Besar ikut mana? Besar lagu ni, kegelinciran ataupun tersalah dalam bab selain daripada akidah, dia ada kemungkinan boleh diampunkan oleh Allah, dan dia tidak menjejaskan peluang seseorang untuk masuk ke dalam syurga. Sebab dalam masalah selain daripada akidah, selain daripada bab mempertauhidkan Allah, maka Allah berhak dan Allah boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain daripada dalam bab akidah, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tetapi dalam bab akidah, sekiranya seseorang itu tergelincir dalam akidah, menyebabkan dia syirik kepada Allah ataupun menyebabkan dia menyabitkan sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, maka berlaku syirik pada akidahnya, maka dengan sebab itu Allah tidak akan mengampunkannya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dipanggil janji yang aridi lah, asalnya harus, macam yang kita bincangkan sebelum ni.
Tapi sebab Allah dah janji dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahawasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah boleh mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi mereka yang ia kehendaki, bagi mereka yang ia tentukan. Maka berbeza dengan risiko ataupun bahaya dalam bidang ilmu yang lain. Dalam bab akidah, salah membawa kepada syirik kepada Allah menyebabkan seseorang itu dosanya tidak terampun, dan dosa syirik menyebabkan peluang untuk seseorang masuk ke dalam syurga itu hilang. Manakala dalam bab selain daripada akidah, fiqh dan sebagainya, kegelinciran ataupun salah dalam bab selain daripada akidah seumpama fiqh, dia tidak menjejaskan peluang seseorang masuk syurga sekiranya ada pada diri seseorang itu iman yang sahih. Sama ada masuk neraka ataupun tidak, itu terserah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Maka sebab tu dalam bab akidah semuanya diwajibkan ataupun semuanya dituntut untuk kita yakin dengan pegangan kita. Yakin saja tak cukup, macam yang kita bincang dalam bab makrifah. Dia yakin yang sesuai, yang membetuli kebenaran, yang disertakan dengan dalil-dalilnya, walaupun dalil yang ijmali, walaupun dalil secara umum. Gitu. Maka sebab tu diiktibarkan dalam mana-mana kitab tauhid sekalipun biasanya menggunakan istilah i'lam. Ketahuilah, dengan maksud yakinlah dengan sesungguhnya berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang diambil daripada Quran ataupun hadis ataupun akal. Memberi isyarat kepada bahawasanya tidak memadai dalam bidang ilmu akidah ini selain sesuatu selain daripada yakin. Juga mengambil barakah daripada firman Allah Subhanahu wa taala sendiri, iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dimulakan perbincangan dengan i'lam, ketahuilah. Itu rahsianya ataupun itu isyaratnya. Fa'lam, maka ketahuilah, bi anna al-wasfa bil wujudi, dengan bahawa sesungguhnya bersifat dengan wujud itu Allah lah, bersifat dengan wujud, maksudnya Allah yang bersifat dengan wujud itu min wajibatil wahidil ma'budi, sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang Maha Esa, yang layak disembah. Maka perbincangan di sini berkaitan tentang perbincangan wujud. Wujud dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita juga digunakan dengan makna ada. Maka ada itu sifat bagi sesuatu zat, satu sifat, satu zat yang bersifat dengan ada disebut sebagai maujud, zat yang ada. Maka ada itu sebagai sifat Allah bila kita bandingkan ataupun bila kita nisbahkan ada itu kepada Allah, min wajibati, dia sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib dengan makna yang dibincangkan dalam ilmu, dalam pembahagian hukum akal sebelum ni lah, iaitu ma la yaqbalu intifa', sesuatu yang tidak menerima ternafi, sesuatu yang mesti dan pasti, abadan wa azalan, azalan wa abadan, sejak sedia kala lagi berkekalan. Maka sifat wujud bila dibincangkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam wujud itu, masuk dalam kategori perkara yang wajib, perkara yang mesti dan pasti sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita biasa jumpa perbincangan ataupun sebutan orang sebut wujud itu ialah wujud yang wajib. Kan bila kadang-kadang tu ditakrifkan nama Allah ialah zatun wajibal wujudi, satu zat yang wajib ada, yang pasti ada, yang mesti ada. Maka ada itu merupakan satu sifat yang pasti ada, yang pasti pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat itu sesuatu, wujud itu satu sifat yang sabit, yang sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyabitan ataupun sungguhnya sifat wujud pada Allah Subhanahu wa taala dilihat daripada dua iktibar. Ada dua sudut pandang. Satu sudut pandang ia sebagai sifat Allah, tanpa melihat kepada kita yang memikir ataupun kita yang meletakkan hukum. Maksudnya diiktibar daripada sudut diri sifat wujud itu merupakan sifat bagi Allah. Maka yang tu disebut sebagai wajib, mesti. Mesti ni mesti pada akal.
Wajibun ay aqlan, pada akal. Walaupun kita bukan yang kita hukumkan. Maksudnya dia mesti ada pada Allah. Sifat wujud itu sifat yang pasti ada pada Allah, sifat yang sabit bagi Allah. Sama ada difikirkan oleh akal ataupun tidak difikirkan oleh akal. Yang tu bila kita bincangkan tentang sifat wujud sebagai sifat Allah. Adapun kewajipan kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, maka wajib atas kita, wajib syarak. Wajib atas kita, syarak tekan kita dengan kewajipan untuk mengiktikadkan, untuk berpegang, berakidahkan bahawasanya sifat Allah itu antara yang ada dan yang pasti bagi Allah ialah sifat wujud. Jadi ada dua iktibar dekat situ lah. Yang pertamanya, melihat kepada sifat wujud sebagai sifat Allah tanpa melihat, tanpa dipanggil, tanpa percampuran perbincangan dengan kita yang memikir. Maka sifat wujud itu sifat yang pasti bagi Allah. Maksudnya sampai ada kita berfikir ataupun tidak, walaupun setiap makhluk ataupun setiap manusia yang ada pada satu masa contohnya tidak memikirkan kewujudan Allah, Allah tetap ada. Itu dipanggil sifat itu sifat yang wajib bagi Allah, yang mesti, yang sabit ataupun yang pasti bagi Allah. Satu sudut. Sudut yang kedua ialah sudut kewajipan kita sebagai mukallaf, orang yang ditekan dengan hukum syarak, orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas kita. Bila guna istilah wajib atas kita, maksudnya dia wajib pada syarak. Dia wajib pada syarak, wajib atas kita mengiktikadkan, mengakui, lagi membenarkan dalam hati, beriman dengan bahawasanya Allah bersifat dengan wujud. Jadi itu yang iktibar kita lah. Itu yang iktibar kita. Baik, maka dia masuk dalam kategori wajibat, wujud yang sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ternafi dan tidak ditolak sekiranya difikirkan dengan akal. Sama ada difikirkan atau tidak, tapi sekiranya difikirkan dengan akal, maka sifat wujud tersebut sifat yang pasti ada pada Allah. Maka disebut sebagai wujud ini dipanggil wujud yang wajib. Dalam istilah ataupun dalam perbahasan ilmu kalam, ilmu tauhid, khususnya dalam bab wujud ini disebut sebagai wujud yang zati. Wujud yang zati. Dengan maksud ada Allah Ta'ala itu tidak bukanlah kerana diwujudkan, diadakan oleh sesuatu yang lain. Allah Ta'ala tidak diciptakan oleh sesuatu yang lain. Bahkan Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Yang tu kita akan bincang dalam kefahaman yang seterusnya, iaitu Al-Wahidil Ma'budi. Maka wujud itu ialah, bersifat dengan wujud itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang Maha Esa, Al-Wahidi, Al-Ma'budi, yang layak disembah. Perletakan sifat Al-Wahid dan Al-Ma'bud ini, nama bagi Allah lah. Al-Wahid itu nama bagi Allah, Al-Ma'bud pun nama bagi Allah, sifat sebagai nama. Al-Wahid maksudnya yang esa lah, Tuhan yang tunggal. Maka difahami sebagai letaknya perletakan sifat Al-Wahid dalam perbincangan ini, juga dalam perbincangan-perbincangan yang seterusnya, memberi isyarat kepada kita bahawasanya sifat wujud ini adalah sifat yang ketunggalan bagi Allah. Walaupun kita sebagai makhluk juga bersifat dengan wujud, maka wujud kita bukanlah wujud yang sama dengan wujud Tuhan. Maka itu, makna itu diisyaratkan dengan perletakan sifat Al-Wahid dalam bait syair ni. Bila sebut kata sifat wujud ni sifat Tuhan yang Maha Esa, maksudnya sifat wujud Tuhan tak sama macam sifat wujud makhluk. Sifat wujud Tuhan tak sama macam sifat wujud makhluk. Maka sifat wujud Tuhan tu disebut sebagai sifat wujud yang zati, sifat wujud yang sejati lah dalam bahasa kita. Sifat wujud yang sejati ataupun sifat wujud yang hakiki. Apa maksud sifat wujud yang sejati? Apa maksud sifat wujud yang hakiki? Wujud Allah bukan dengan percaturan sesuatu yang lain. Wujud Allah tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Maksudnya ada Allah tanpa pencipta.
Maka sifat wujud yang sebegitu hanya pada Allah yang Maha Esa. Maka sifat wujud tersebut cuma khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah tanpa diciptakan. Al-Ma'budi, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang disembah. Maka sifat wujud inilah sifat wujud yang mesti ada pada sembahan kita. Sesuatu yang mendakwa sebagai Tuhan, sekiranya ada yang mendakwa sebagai Tuhan, maka mestilah bersifat dengan wujud seperti ini, baru dia layak disembah. Dia sifat wujud yang layak dan yang sesuai, yang munasabah dengan ketinggian martabatnya sebagai Tuhan yang disembah. Maka berbeza dengan wujud kita lah. Maka sebab dia berbeza dengan wujud kita, ulama membahagikan sifat wujud secara umumnya kepada dua makna. Satu dipanggil wujud yang wajib, wujud yang mesti sinilah, iaitu wujud yang zati, dengan makna wujud itu bukan sebab diadakan. Ada bukan dengan sebab diadakan, ada bukan dengan sebab diciptakan. Satu lagi disebut sebagai wujud yang aradi. Wujud yang aradi lawan bagi wujud yang zati, iaitu wujud kerana diadakan, ada kerana diciptakan. Dia sebab wujud ni kita biasa guna dalam bahasa kita. Jadi untuk ubah makna, iaitu dia agak janggal, sebab kita sendiri guna istilah wujud dalam bahasa harian kita. Maksudnya kalau wujud yang aradi dengan makna dia ada dengan sebab diadakan. Untuk memudahkan perbincangan, kita sebut ada dengan sebab dijadikan. Maka itu wujud makhluk. Maksudnya berkongsi nama yang sama, tapi hakikat ataupun kefahaman yang berbeza. Allah bersifat dengan wujud, kita sebagai makhluk pun bersifat dengan wujud. Cuma wujud Allah wujud yang tidak sama dengan wujud makhluk. Sebab Allah yang Maha Esa, maka pastilah dia berbeza dengan segala makhluk. Tidak ada makhluk yang sama dan serupa dengan dia. Maka wujud Allah tak sama macam wujud makhluk, wujud kita. Maka wujud Allah disebut sebagai wujud yang zati, wujud yang hakiki, wujud yang tidak diadakan. Dia bukan diciptakan. Manakala wujud makhluk ialah wujud yang aradi, iaitu wujud yang dijadikan. Ada kita sebab kena jadi, ada Allah tanpa dijadikan. Maka kefahaman tersebut kita boleh ambil daripada isyarat perletakan Imam Dardir dalam matan dia dengan istilah Al-Wahid Al-Ma'bud. Tuhan yang Maha Esa bererti wujud tersebut bukanlah wujud yang sama dengan wujud yang lain. Al-Ma'bud bererti wujud tersebut wujud yang sesuai dan layak dengan pencipta yang disembah. Gitu. Maka perbincangan wujud ni perbincangan yang luas lah, dan dibincangkan secara umumnya sebagai satu sifat yang pertama yang dibincangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa letak wujud dulu? Sebab dia seolah sifat wujud ni dibincangkan pada permulaan perbincangan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Permulaannya nak bincang sifat Tuhan ke mana pun biasanya akan dimulakan dengan perbincangan wujud. Pasal apa bincang wujud dulu? Sebab sifat wujud ini seolah asal bagi sifat yang lain. Dengan maksud bila berjaya kita sabitkan pada akal kita, walaupun Allah memang bersifat dengan wujud sejak daripada azali, sejak daripada awal, sampai sama ada kita berfikir ataupun tidak, berdasarkan kepada dua i'tibar yang kita sebutkan tadi. Tapi bila difikirkan sekiranya seseorang itu berjaya menyabitkan sifat wujud, dia mampu ataupun dia berjaya untuk mempercayai, untuk mengiktikadkan Allah bersifat dengan ada, barulah sah dibincangkan perkara-perkara yang lain. Maka setiap sifat Allah yang lain, sifat kesempurnaan yang ada pada Allah selain daripada wujud, dia terhenti atas perbincangan wujudnya Allah. Sebab kalau tak wujud, sekiranya ada orang yang menafikan wujud bagi Allah, maka tak ada guna perbincangan selain daripada wujud. Membincangkan sebagai Tuhan yang bijaksana, membincangkan sebagai Tuhan yang maha berkuasa, membincangkan Tuhan yang maha pintar, membincangkan Tuhan yang maha memiliki segalanya, membincangkan tentang Tuhan yang kekal abadi dan sebagainya. Perbincangan tersebut tidak valid, tidak sah, melainkan selepas ditetapkan dulu kewujudan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kepada pemikiran ataupun logik yang sebegitu, diletakkan perbincangan wujud pada perbincangan yang pertama. Begitu juga membincangkan wujud Tuhan secara umum. Wujud Tuhan secara umum, maksud Tuhan ni ialah sesuatu yang sembah lah. Sama ada yang disembah tu dengan sebenar ataupun tidak, boleh dikatakan semua
aliran kepercayaan mempercayai tentang, meyakini tentang wujudnya Tuhan secara umum, sama ada Tuhan itu Tuhan yang sebenar ataupun Tuhan yang palsu. Melainkan golongan, dalam kala bahasa lama dulu disebut golongan dahriyah ataupun golongan ilhad. Kita sebut sekarang dengan golongan etis, golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Sama ada dia daripada mazhab agnotism, daripada mazhab la adri agnotism, ataupun daripada mazhab inadiyah, mereka yang menolak semata-mata, denial dan sebagainya. Maka selain daripada aliran ilhad, aliran atheism, maka boleh dikatakan semua anutan yang mempercayai yang beragama, yang dikatakan sebagai agama, kesemuanya mempercayai kewujudan Tuhan. Cuma kewujudan Tuhan pada pandangan mereka tak serupalah macam kewujudan Tuhan pada pandangan kita, beza situlah. Dan kita meyakini sesungguhnya dan sebenar-benarnya apa yang mereka sebut sebagai Tuhan tu hanyalah makhluk pada sisi kita. Dan Tuhan yang sebenar-benarnya yang layak disembah ialah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka perbincangan tentang wujud ni perbincangan yang asas lah, perbincangan yang asas, dan perbincangan dia luas lah, perbincangan yang luas. Kalau kita tengok sendiri, Syekh Sa'id Fudah contohnya, karangan tesis master dia kalau tak silap, ada adillah aqliyah ala wujudillah ta'ala. Ada satu tajuk yang sekarang dah dibukukan jadi kitab lah, asal daripada karangan tesis master dia, dalil-dalil akal berkenaan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Teballah, lebih kurang seinci setengah. Maka dia perbincangan yang sangat luas lah. Ni kita berbincang secara asal ya. Ini perbincangan kita secara asas saja. Perbincangan yang lebih jauh membawa kepada perbincangan fardu kifayah. Dia akan membincangkan dengan beberapa sudut pandang yang berbeza. Cuma yang asasnya, yang kita mudah fahamnya sebagai orang awam, Allah Subhanahu wa taala ada. Maka ada tu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ada Allah tak serupa macam ada makhluk. Maka ada Allah itu ada yang tidak dijadikan, dan ada Allah itu ada yang tidak berasal daripada ketiadaan. Itu saja yang wajib diiktikadkan. Maka mustahil Allah bersifat dengan tiada, dan dalilnya ialah baharu alam ini. Dalilnya ialah adanya makhluk yang menunjukkan ke atas adanya pencipta bagi makhluk. Sebab tu dia sambung kefahaman tersebut dengan syair ataupun dengan bait nazam yang seterusnya. Disebut idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila muathirin fa'tabiri. Kerana jelaslah bagi yang memikirlah. Kalau yang tak memikir tak jelas. Dia bukan benda yang dapat secara tabi'i, benda yang dapat secara alami. Bahkan dia benda yang berhajat kepada fikir. Dia benda yang nazari, benda yang berhajat kepada fikir. Kena renung tengok. Maka zahirlah bagi orang yang berfikir, bagi orang yang merenung, bahawa setiap kesan, yakni ciptaan itu, bi anna kulla atharin, setiap kesan hasil daripada ciptaan lah, yahdi ila muathirin, menunjukkan kepada adanya pencipta. Itu dia takdir muathirin, maksudnya ila wujudi muathirin, menunjuk kepada adanya pencipta, wujudi muathirin. Maka ini kesinambungan daripada kefahaman kita terhadap makna alam dalam tajuk yang sebelumnya. Bila dikatakan alam itu sesuatu yang baharu, al-alamu hadithun, alam itu ialah sesuatu yang baharu. Wa kullu hadithin muftaqirun ila sani'in, ataupun muftaqirun ila muhdithin. Dan setiap yang baharu itu berhajat kepada pencipta, berhajat, memerlukan kepada yang membaharukan dia, iaitu yang menjadikan dia. Maka bila adanya asar, bila adanya makhluk lah bahasa kitanya, asar itu mudah sini kita letak mana makhluk lah, untuk mudahkan kefahaman kita. Bila adanya makhluk, itu membuktikan adanya pencipta makhluk. Sebab makhluk dia tidak ada dengan sendiri. Maka bila kita fikir makhluk ini berasal daripada ketiadaan, dan sesuatu yang tiada, dia tidak boleh mengadakan dirinya sendiri. Itu perkara yang tidak diterima pada akal. Masuk dalam musallamat al-aqliyah, perkara yang tidak mampu dibantah oleh akal.
iaitu apa nama ar-rujhan bila tarjih bila murajjih, apa nama terjadi sesuatu tanpa penyebabnya, tarjih bila murajjih. Maka alam ini makhluk lah, bahasa mudahnya untuk kita mudah faham, makhluk dia berasal daripada ketiadaan. Tahu mana dia berasal daripada ketiadaan? Sebab dia berubah, macam yang kita bincangkan dalam tajuk yang sebelum ni. Makhluk apa pun dia berubah, sama ada berubah sungguh ataupun dia menerima perubahan. Sama ada taghayyur itu dia mutaghayyir bil fi'li ataupun mutaghayyir bil quwwah. Jadi sama ada berubah sungguh macam yang hikayatkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata hadza rabbi, bulan, bintang ini Tuhanku, bulan ini Tuhanku, matahari Tuhanku. Kemudian Nabi Ibrahim mematahkan hujah tersebut ataupun anggapan tersebut dengan mengatakan tak mungkin sesuatu yang hilang dan berubah itu sebagai Tuhan. Sebab sesuatu yang hilang dan berubah itu dia berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang seterusnya. Bila dia berubah maksudnya dia berasal daripada ketiadaan. Macam mana kita tahu bila mana sesuatu itu berubah, dia berasal daripada ketiadaan? Contoh daripada hijau ke kuning, macam daun kayu. Contohnya lah, lagi mudah. Daun kayu yang muda dia hijau. Kemudian bila dia tua, dia jadi kuning. Maka kuning tu perubahan yang berlaku atas daun kayu. Sebelum tu tak ada. Hijau, asalnya daun kayu hijau. Kemudian dia berubah jadi kuning. Maksudnya kuning tu baru datang ke atas daun kayu. Sifat kuning tu baru datang atas daun kayu. Maka sifat kuning itu sebelum tu tak ada. Waktu ketika ada hijau, kuning tak ada. Bukan kuning tu tersembunyi bawah hijau, tak. Kuning tu memang tak ada kat situ. Kemudian baru datang kuning tu, maka dia menggantikan hijau. Allah gantikan hijau tu dengan kuning sebagai sifat bagi daun tersebut. Maka perubahan tersebut menunjukkan bahawasanya hijau yang asalnya ada, dia tak ada. Hijau yang asalnya ada, selepas adanya kuning menggantikan hijau, maka hijau tu hilang. Bukan hijau tu tertutup dengan kuning yang di atasnya, ada, hijau tu hilang. Sebab kalau kita koyak pun tak ada lapisan hijau di bawah lapisan kuning yang ada pada daun. Maka hijau tu tak ada, kuning tu ada. Maka kedua-duanya sabit berlaku perubahan. Hijau daripada ada kepada tak ada, kuning daripada tak ada kepada ada. Maka perubahan tersebut menunjukkan, bila kita fikirkan daripada punca ataupun sudut asalnya, menunjukkan bahawasanya setiap sesuatu yang berubah tu dia berasal daripada tak ada. Sebab satu sifat, satu zat yang asalnya tidak memiliki satu sifat, kemudian ada padanya sifat tersebut, membuktikan pada bahawasanya si zat itu sendiri boleh tak ada. Membuktikan bila zat tersebut boleh bersifat dengan sesuatu yang asalnya tidak ada sifat itu padanya. Dan kita letakkan apa nama daun lah, kita buat contoh saat ni. Daun asalnya dia colour hijau. Kita tengok dia colour hijau, bukan asal lah, kita tengok dia colour hijau. Lama kelamaan kita tengok dia berubah jadi kuning. Maka berlaku perubahan pada zat daun tu, diri daun tu, iaitu dia hijau. Kemudian bila datang kuning ke atas daun tersebut, maka hijau tersebut hilang. Maka memberikan kefahaman kepada kita daun tersebut berlaku perubahan pada diri dia. Apa perubahan yang berlaku pada dirinya? Asalnya dia hijau, kemudian hijau tu hilang, tak ada lah. Macam tu juga dengan sebaliknya, asalnya kuning tu tak ada pada dia, kemudian baru ada. Maka dia menunjukkan zat daun tu, diri daun tu, diri sesuatu yang menerima perubahan. Diri sesuatu yang menerima perubahan. Maka bila dia menerima perubahan, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang dia berubah daripada tak ada, daripada ada kepada tak ada. Maka bila dia boleh bersifat dengan sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi sifatnya, maka dia juga boleh menerima daripada sifat ada yang sabit pada dirinya bertukar menjadi tiada. Tu kalau tengok belah kemudian. Kalau tengok belah penghujung ataupun kesudahan bagi wujudnya daun. Maka bila dia menerima ketiadaan, bila sesuatu tu boleh tak ada selepas daripada dia ada, maka dia memberikan satu kefahaman juga bagi yang berfikir, dia juga layak menerima tiada pada permulaannya. Sesuatu yang boleh tak ada pada hujungnya, maka dia juga boleh tak ada pada awalnya, walaupun kita tak tengok ketiadaan tersebut. Contoh macam matahari. Matahari siapa celek pun matahari memang duk ada dah. Matahari memang duk ada dah. Bukit kita panggil lah gunung jerai. Gunung jerai ke apa ke, siapa celek mata pun memang gunung jerai tu duk ada dah. Maka dia sentiasa ada pada pandangan kita. Tapi dia boleh tak ada. Boleh tak ada maksudnya kita boleh hilangkan dia dengan bahawa dia ditarah.
Kalau ada berlaku sesuatu di akhir zaman ni, contohnya ada projek pembangunan di situ ke apa, contohlah menerima benda tu harus pada akal. Boleh tarah sampai rata, boleh menerima tak ada, daripada dia ada dan dia sentiasa ada pada pandangan mata kita, celik-celik mai daripada beberapa generasi dah memang duk ada gunung jerai tu. Dia menerima pembangunan, dia menerima projek yang menyebabkan boleh jadi kita tarah dia sampai rata, boleh jadi. Maka daripada ada, dia boleh bawa kepada tak ada. Bila sah kepada tak ada yang selepas daripada ada, dia juga memberi kefahaman, akal juga menerima, kalaulah lepas daripada ada dia tak ada, maka dia juga sebelum daripada dia ni, dia boleh bermula daripada tiada. Bila dia boleh bermula daripada tiada, maksudnya adanya yang sekarang menunjukkan adanya pencipta yang mengadakan dia. Dia akan bawa begitu lah. Jadi kita susun beberapa maklumat atas itu. Sebab tu dia kata zahir itu, nyata itu bagi yang berfikir. Makhluk yang ada dan makhluk tersebut boleh tiada. Pasal apa kita kata makhluk tu boleh tak ada? Sebab sesuatu yang sejenis dengan makhluk tu telah tiada. Walaupun makhluk tu sekarang masih ada. Matahari sekarang masih ada, tapi memang dah sabit bahawasanya benda-benda yang sejenis dengan matahari, bintang-bintang yang lain telah tiada. Maka bila dia serupa, ada sesuatu yang sama jenisnya dengan matahari contohnya, dia boleh tiada, maka tidak mustahil berlaku ketiadaan atas matahari. Bukit pun sama juga. Kita tengok gunung jerai itulah. Ada gunung-gunung lain yang telah ditarah rata. Dan tak ada beza antara gunung yang ditarah rata tu dengan gunung jerai yang masih ada sekarang. Maksudnya kalau bukit tu boleh tarah rata, gunung jerai ni pun boleh tarah rata. Kalau bukit hang ni yang dah rata ni dah boleh tiada, gunung jerai pun boleh tiada. Maka dia tak ada selepas daripada ada. Maksudnya berlaku perubahan. Tak ada selepas daripada ada. Yang sekarang ni masih ada. Bila dia menerima tak ada selepas daripada dia ada, maka dia juga menerima tak ada sebelum daripada dia ada. Dan ada yang sekarang, dia boleh tak ada. Ni ada yang sekarang. Ni masa depan dia, ni masa lampau dia. Sekarang ni ada. Ni sekarang ni ada. Ada yang sekarang, masa depan dia menerima tiada. Dia boleh jadi tak ada pada masa depan. Boleh jadi tak ada pada masa depan. Bila menerima kemungkinan tak ada sebelah masa depan, iaitu tiada yang selepas daripada ada, maka dia juga menerima tak ada sebelumnya, iaitu tiada sebelum daripada ada. Sebab berlaku perubahan. Maka kewujudan makhluk secara umum dan secara tepatnya, bila kita katakan dia tak ada dulu sebelum daripada adanya, membawa kepada makna baharu ada. Jadi ada yang sekarang dia panggil ada yang baharu lah, walaupun dia dah ada berumur ribuan tahun, tapi disebut sebagai ada yang baharu lah. Sebab sebelumnya dia tak ada. Maka daripada tak ada tu, untuk bagi dia ada ataupun untuk adanya yang sekarang, mestilah ada penyebab dia. Mesti dah ada yang kita sebut sebagai penjadinya. Sebab tu dia kata setiap kesan menunjukkan atas pembuat kesan. Setiap asar, setiap makhluk, setiap kesan menunjukkan ke atas muassir, menunjukkan ke atas yang mengadakan kesan tersebut. Kalau orang tua kita sebut taik lembu, menunjukkan atas adanya lembu. Itulah bekas tapak kaki lembu di atas tanah, contohnya atas padang kita. Esok pagi keluar rumah ada tapak kaki lembu ataupun tapak kaki kambing di depan pintu rumah kita, menunjukkan bahawasanya pernah ada kambing pada satu masa di depan rumah kita. Tidak main-main pernah kesan tapak kaki tu. Lebih-lebih lagi kalau ditinggalkan taik depan halaman rumah kita, maka taik kambing menunjukkan ada kambing, taik lembu menunjukkan ada lembu. Macam tu jugalah kesan alam ini yang ada sekarang ni. Bila mana kita faham hakikatnya dia didahului oleh tiada, menunjukkan adanya sekarang, menunjukkan atas wujudnya pencipta dia. Sebab dia tak boleh ada dengan sendiri. Dia sesuatu yang tak diterima oleh akal. Sebab daripada tak ada, sesuatu yang tak ada, dia tidak ada, bahkan dia tidak memiliki satu kepintaran pun untuk mewujudkan dia. Nak main pintar kot mana kalau kata ada pun tak. Itu yang kita sebut tadi, perbincangan wujud, perbincangan yang pertama. Sebab seseolahnya daripada wujudnya terbina hukum sifat yang lain. Nak kata dia kuat, dia kena ada. Nak kata dia pintar, dia kena ada. Nak kata dia perkasa, dia kena ada. Nak kata dia bijaksana, dia kena ada. Maka sesuatu yang tak ada, tidak memiliki segala sifat-sifat yang kita sebutkan tu.
Maka bila dia tidak memiliki sesuatu yang disebutkan itu, sesuatu yang tak ada itu, dia tak mungkin boleh mewujudkan diri dia sendiri. Maka sebab tu jugalah akal juga tidak menerima al-syai' la yu'athiru fi nafsih. Sesuatu dia tidak akan memberi kesan pada dirinya sendiri. Dia kena ada unsur khariji, unsur luaran yang memberi kesan kepadanya. Maka alam tak boleh ada sendiri. Ulama buat bandingannya, kalau kita letakkan alam ni dalam satu mizan, satu dacing, ada dan tak ada ni sama berat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan belah tak ada tu lebih berat, sebab dia berasal dengan tiada. Cuma kalau kita katakan sama berat sekalipun, ataupun kita ambil kata dia lebih berat sebelah tak ada, maka tak mungkin sebelah ada tu boleh tiba-tiba berat, melainkan ada yang memberatkannya, melainkan ada yang mentarjihkan, memilih untuk mengadakan dia. Maka tak mungkin dia ada dengan sendiri. Bandingannya seumpama dua dacin, dua dulang dacin tersebut yang sama berat ataupun berat sebelah pihak, tak mungkin pihak yang ringan ini boleh tiba-tiba berat tanpa ada sesuatu yang diletakkan ke atas dulang tersebut. Samalah dengan masalah alam ni pun, masalah makhluk kita yang ada ni. Sebelum daripada ada kita, kita tidak memiliki segalanya, hatta kehendak pun tak ada. Maka tak mungkin kita boleh mengadakan diri kita, tak mungkin. Maka kena ada sesuatu yang mengadakan kita. Itu yang disebutkan dalam perbahasan barat, disebut apa nama, nothing come from nothingness, gitu ah. Nothing come from nothingness. Tiada sesuatu yang boleh datang daripada ketiadaan. Maksudnya nak jadi something, nak jadi sesuatu, dia mesti dijadikan. Sebab sesuatu tersebut tak boleh daripada tak ada tiba-tiba dia jenguai bagi ada. Mustahil, akal tak terima benda tu. Itu yang digunakan dalam bahasa kita, pokok tanpa angin tak boleh goyang. Tanpa angin tak boleh goyang. Hatta dia nak goyang diri dia sendiri pun tak boleh lah. Sebab pokok dari iradah. Itu perbincangan lain lah dengan iradah. Tapi diambil daripada akidah orang tua kita lah. Pokok tidak bergoyang dengan sendirinya. Maksudnya kena ada sesuatu unsur luaran yang menggoyangkan dia. Sama jugalah makhluk tidak boleh ada dengan sendirinya, kena ada sesuatu yang mengadakannya. Sesuatu yang mengadakannya itulah yang disebut sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu didatangkan namanya oleh para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Allah. Namanya Allah. Maka fa'tabiri, justru fikirlah. Justru fikirlah. Sebab bila kita berfikir, nyata pada akal kita bahawasanya sesuatu ciptaan dia tidak akan wujud tanpa pencipta. Sebab tu kena faham tajuk yang sebelumnya tu. Tajuk alam adalah baharu sebelum daripada matan kita ni. Bila faham makna alam itu baharu dengan maknanya yang bagaimana, dengan makna dia akan ada sekiranya diadakan, dia tak boleh ada dengan sendirinya, maka kewujudan alam yang ada sekarang ni, ataupun alam yang telah ada sebelum sekarang, ataupun alam yang bakal ada selepas daripada sekarang, menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan atas adanya pencipta. Maka ada pencipta itu mestilah berbeza adanya dengan makhluk yang diciptakan. Dia tak boleh sekali, dia tak boleh sekali, dia tak boleh sama. Sebab kalau sama, maka seperti mana makhluk tidak mampu untuk mengadakan diri dia sendiri, mewujudkan diri dia sendiri daripada tak ada kepada ada, pencipta yang kewujudan dia sama dengan makhluk juga akan menerima hukum yang sama. Dan kalaulah pencipta dengan ciptaannya daripada jenis yang sama, maksudnya pencipta, maksudnya ciptaan dia tak boleh ada melainkan dengan pencipta. Kalaulah pencipta daripada jenis yang sama, maka pencipta juga tak boleh ada melainkan dengan ada penciptanya juga, dan dia membawa kepada masalah yang lebih besar. Maka sebab tu adanya pencipta berbeza dengan adanya makhluk ciptaan. Itu yang dimaksudkan dengan adanya Tuhan, itu ada yang Maha Esa, ada yang berbeza daripada segala makhluk. Makhluk ada dengan satu makna, iaitu dijadikan oleh pencipta. Allah ada, Tuhan itu ada dengan makna yang lain, iaitu Allah ada tanpa diciptakan. Sebab dia mesti berbeza. Akal tidak menerima persamaan antara makhluk dengan Tuhan pada makna dan hakikat sesuatu. Tak kisah kalau sama-sama pada nama, mungkin ada yang boleh sama pada nama, tapi pada makna berbeza. Tuhan mengetahui tak sama macam makhluk mengetahui.
Tuhan melihat tak sama macam makhluk melihat. Tuhan ada tak sama macam makhluk ada, macam yang kita bincangkan dalam tajuk kita sekarang. Gitu. Wadhi, dan ini tusamma sifatan nafsiyatan. Sifat wujud ini dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, nafsiyah dengan makna zatiyah, sifat yang bangsa diri. Apa maksud sifat nafsiyah? Sifat yang tidak difikirkan zat tanpanya. Sifatul lati la tuqalu zatu biduniha. Sifat yang tidak diterima zat tanpanya. Maksudnya kalau tidak ada sifat ini pada zat tersebut tidak mampu diakalkan. Zat tersebut tidak mampu untuk dibayangkan ataupun untuk diterima pada akal. Ini jenis pembahagian sifat lah. Jenis pembahagian sifat. Jenis pembahagian sifat kita akan bincangkan pada tajuk yang seterusnya, pada perbincangan yang seterusnya. Maka perbincangan terhadap alam yang menjadi dalil ataupun bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan dalam Quran lah. Banyak disebutkan dalam Quran. Bahkan juga dalam hadis Nabi SAW. Kita buka mana-mana ayat pun, mana-mana surah pun, dia akan menyebutkan tentang perintah untuk berfikir terhadap kejadian alam yang membawa kepada kejadian tersebut. Bila mana difikirkan akan membawa kepada sabitnya kewujudan pencipta bagi alam. Sabitnya pencipta, bila sebut kata Allah yang menciptakan alam dalam Quran contohnya, menunjukkan bahawasanya Allah itu ada. Jadi mudah fahamnya lagu tu lah. Mudah fahamnya lagu tu. Tuhan untuk mengadakan makhluk dia kena ada dulu. Tak mungkin ketika mana dia mengadakan makhluk dia tak ada. Maka yang tu dulu. Kita faham yang tu dulu. Ada yang kekal ataupun ada sejak sedia kala, itu dibincangkan dalam sifat yang seterusnya. Walaupun kita dah faham daripada ada yang wajib itu bagaimana. Ada yang wajib maksudnya ada yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak disusuli oleh ketiadaan. Maka akan sabit sifat qidam dan baqa pada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Cuma macam yang disebutkan pada awal kelas tadi, perbincangan secara tidak langsung itu akan dibincangkan secara terperinci dan tersendiri kerana risiko bahaya dalam bidang pengajian ilmu akidah ini sangat besar. Maka kita perlukan perbincangan setiap satu secara khusus. Cuma cukup untuk perbincangan sifat wujud kita menyabitkan adanya Allah Subhanahu wa taala, dalilnya ada makhluk ini. Adanya makhluk menunjukkan atas adanya pencipta, sebagaimana adanya asar, kesan sesuatu menunjukkan adanya sesuatu. Dengan bandingan mudah yang diberikan tadi, adanya tahi kambing ataupun adanya tapak kaki kambing menunjukkan atas adanya kambing. Itu secara mudah-mudahnya. Maka perbincangan yang seterusnya akan dibincangkan dalam sifat-sifat yang seterusnya. Dan nama-nama sifat ini dan kategori-kategorinya juga akan dibincangkan dalam kelas yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa dhi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Saya nak tanya, ilmu tauhid sifat 20 ni penting untuk menghapuskan waham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak tahu, adakah ilmu ini digunakan untuk melawan kebatilan yang dibawa oleh agama lain dan golongan etis? Saya kadang tengok perdebatan antara Muslim dan orang kafir seperti Dr. Zakir Naik dan speaker Sekonar yang biasa sebut perkara itu tiada dalam Quran dan hadis sahih. Ini ayat yang biasa digunakan oleh Salafi Wahabi. Dan kaedah mereka menjadi seakan-akan mainstream dalam kalangan pendakwah perbandingan agama. Adakah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari wa Maturidi zaman sekarang ini yang berjaya mengislamkan ramai bukan Islam? Wah, banyak soalan itu. Baik, satu-satu. Ada beberapa isu yang ditanya dalam soalan tersebut. Satunya, kita boleh letakkan tajuknya penggunaan akal. Penggunaan akal terhadap kefahaman tentang ketuhanan. Contohnya lebih-lebih lagi bila mana digunakan sebagai tajuk perbincangan antara Muslim dengan non-Muslim.
Perbincangan akal digunakan kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai seorang non-muslim mereka tidak mempercayai kalam Allah dan juga hadis Nabi SAW. Kita sebagai orang yang beriman, kalam Allah dan kalam Rasul itu disebut sebagai khabar yang sadiq. Dan ini yang dibincangkan pada awal dulu, sumber datangnya hukum ataupun sumber datangnya ilmu yang diterima di sisi seorang muslim. Yang pertamanya khabar sadiq, yang keduanya khabar yang benar datang daripada Allah dan Rasul, juga khabaran-khabaran yang mutawatir. Yang keduanya hawasul khamsah, maklumat yang dicerap daripada deria. Yang ketiganya ialah dengan menggunakan akal. Maka bila mana kita tidak boleh ataupun bila mana kita tidak boleh menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai kayu ukur kebenaran, bukan bagi diri kita tak, bagi orang mad'u kita, bagi orang yang menjadi regu perbincangan kita, maka kita akan gunakan akal sebagai alat untuk menimbang sesuatu. Maka penggunaan dalil akal khususnya dalam perbincangan sifat ketuhanan ialah sesuatu yang diterima hatta dalam agama kita. Sebab itu kita ada dalil aqliyah, dalil yang berdasarkan logik, dan dalil naqliyah, dalil berdasarkan Quran dan hadis. Dalam perbincangan sifat 20 dia sendiri, macam yang disebutkan tadi, dia ada sifat-sifat yang dijadikan sebagai tajuk perbincangan untuk mentanzihkan, untuk menyucikan kefahaman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada aliran-aliran yang salah, sama ada masih dalam Islam ataupun di luar daripada Islam. Contohnya perbincangan wahdaniyah, menolakkan sekutu bagi Allah, yang mana menjadi satu tajuk ataupun satu akidah yang biasa bagi agama selain daripada Allah, agama selain daripada Islam. Maka ada sebahagian daripada sifat-sifat 20 yang kita bincangkan ni, dia merupakan tanzih, penyucian akidah kita daripada akidah-akidah yang salah sebegitu, dan sebahagiannya tidak. Secara umumnya, bila kita letakkan secara umum, perbincangan sifat 20 ini diterbahagi atas dua kategori. Satu, perbincangan yang menunjukkan dan menghasilkan makna Allah itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Satu. Yang keduanya, sebahagian sifat lagi akan memberikan hasil makna setelah kita faham suci Allah, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Maka sifat-sifat kekurangan itu yang kebanyakannya disabit ataupun yang diiktikadkan oleh agama-agama selain daripada Islam. Memiliki keturunan, memiliki keupayaan, ada kelemahan, ada yang sesuatu yang boleh mengganggunya, ada sesuatu yang boleh menghalang hukumnya, berbilang-bilang dan sebagainya. Maka benda tersebut kekurangan yang ternafi, yang akan ditanzihkan, yang akan disucikan daripada pegangan tersebut bila mana kita mengaji sebahagian daripada sifat. Dan sebahagian sifat yang lain dalam kategori sifat 20 ini juga akan memberikan hasil kefahaman kepada kita sabitnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat yang berbentuk kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagiannya boleh dicerak sama ada daripada sudut naqli, Quran dan hadis, dan juga akal sama kuat. Dan setiap satunya menyempurnakan antara satu yang lain. Maksudnya dengan nakal, bagi orang yang mempercayai Quran dan hadis boleh dapat dengan tepat dan jelas, dengan akal pun boleh dapat dengan tepat dan jelas. Dan sebahagian daripada perbincangan boleh dapat dengan akal dengan jelas walaupun tidak berpandukan kepada Quran dan hadis. Contohnya wahdaniyah. Nanti kita bincang dalam sifat esa Tuhan. Dengan akal sahaja cukup untuk menyabitkan sifat wahdaniyah dengan Allah, dan tidak menafikan adanya dalil hadis dan juga dalil Quran ke atas wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian daripada sifat-sifat yang dalil akalnya tidak cukup untuk menjadi sumber yang kuat terhadap pendalilan, ke atas pendalilan sifat tersebut. Contohnya samak, basar dan kalam. Sebab samak, basar dan kalam dia tidak boleh didalilkan dengan wujudnya alam ni. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan pertuturan ataupun berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak boleh didalilkan dengan adanya alam. Sebab kita lihat bila mana kita kiaskan ke atas makhluk dalam bentuk kiasan untuk menghampirkan kefahaman, orang yang tak boleh melihat dia mampu buat kerja. Orang yang tak boleh mendengar, tak ada pendengaran, si pekak juga mampu buat kerja, si bisu juga mampu buat kerja. Maka pendalilan menggunakan akal
berdalilkan kepada makhluk ini ke atas adanya sifat sama', basar dan kalam pada Allah tak kuat. Yang kuatnya ialah dalil yang datang daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Maka pada masa itu dalil akal hanya mengkuatkan dalil nakal, dalil pindahan daripada Quran dan hadis. Maka setiap satunya dia ada kelebihan dan kekurangannya lah. Cuma sebahagian daripada sifat dalil akal dan dalil nakalnya sama-sama kuat. Maksudnya dengan dalil akal saja cukup, dengan dalil nakal juga cukup. Maka setiap satu daripada dua dalil tersebut boleh mengkuatkan antara satu sama yang lain. Sebahagiannya cukup dengan dalil akal tanpa perlu pada dalil nakal. Maka pada masa itu dalil nakal mengkuatkan dalil akal. Dan sebahagian daripada sifat yang dibincangkan dalil akalnya tak cukup kuat. Maka datang warid ataupun nas daripada Quran dan daripada hadis Nabi yang menyabitkan sifat tersebut, maka dalil akal hanya menambah hujahan ke atas hujahan yang asal tersebut. Itu akan dibincangkan pada setiap sifat secara keseluruhan, secara terperinci ataupun secara tersendirilah. Apa lagi soalan ni? Panjang tu dia campur 2-3 isu. Ulang ni pada Ilmu tauhid sifat 20 ini penting untuk menghapuskan waham tentang Allah SWT. Ya, setuju. Ilmu tauhid sifat 20 ni ialah penting untuk menghapuskan keraguan dan juga macam-macam sangkaan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin menyabitkan kekurangan dan menafikan kesempurnaan bagi Allah. Setuju. Terus. Cuma saya nak tahu, adakah ilmu ini digunakan untuk melawan kebatilan yang dibawa oleh agama lain? Ya. Kalangan etis. Ya. Antara sebab disusunnya ilmu tauhid dengan susunan yang sebegini. Sebabnya untuk mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fahaman, khususnya fahaman selain daripada agama Islam lah. Kita kena faham asal usul susunan sifat 20 ni secara khususnya. Dia datang selepas daripada berlaku macam-macam kefahaman tafsiran daripada Quran dan hadis Nabi yang tak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diwarisi kepada sahabat. Maka susunan itu datang selepas daripada itu untuk membersihkan. Kita kena faham bahawasanya bila mana masuk orang Islam, sesuatu manusia ke dalam agama Islam, dia membawa fahamannya yang terdahulu. Jadi kadang-kadang fahaman yang terdahulu tu terserap masuk dalam akidah Islamnya dan membawa kepada kefahaman yang lebih jauh lah. Seorang Tok Sami contohnya, dia duk faham kata Tuhan dia duk di atas daun teratai dan sebagainya, ada tempat dan sebagainya. Bila dia masuk Islam, kemungkinan ada fahaman tersebut yang telah bersebati dalam diri dia dibawa masuk ke dalam fahaman Islam dia, walaupun dia dah masuk Islam. Maka fahaman tersebut dibersihkan dengan pengajian akidah. Itu antara salah satu sebab disusunnya sifat 20 untuk orang awam. Sebab orang awam gagal ataupun tak mampu untuk terus mencerak kefahaman yang sebenar yang diambil daripada Quran dan hadis, macam mana sahabat faham bila mana diperbelajar dengan Nabi SAW, kerana kekurangan penguasaan ke atas bahasa Arab aras tinggi. Terus saya kadang tengok perdebatan antara Muslim dan orang kafir seperti Dr. Zakir Naik dan Speaker Spoda yang biasa sebut perkara itu tiada dalam Quran dan hadis sahih. Ini ayat-ayat yang biasa digunakan oleh Salafi Wahabi. Dan kaedah mereka menjadi seakan-akan mainstream dalam kalangan pendakwah perbandingan agama. Adakah ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi zaman sekarang ini yang berjaya mengislamkan ramai bukan Islam? Ramai. Kita nak letakkan ulama itu perdebatan jarang menghasilkan keislaman seseorang. Hasil keislaman seseorang biasanya disebabkan kajian dia dan sebagainya. Ada hasil daripada perdebatan dan sebagainya. Cuma perdebatan tujuannya ialah untuk membuktikan kepada pihak lawan yang hujah dan pegangannya salah. Maka hujah dan pegangan yang salah itu perlu dibuktikan dengan satu aras fikir, dengan satu kayu ukur yang diterima oleh kedua belah pihak. Kalau kita nak gunakan Quran dan hadis sebagai kayu ukurnya, kita orang yang Islam terimalah. Memang kita yakin 100% benarnya Quran dan hadis. Bagi yang non-Muslim, kayu ukur Quran dan hadis itu tidak diterima sebagai standard bagi dia. Maka ukuran standard yang diterima oleh kedua belah pihak tanpa menafikan kebenaran Quran dan hadis ialah menggunakan akal sebagai satu standard yang khusus. Dia tak boleh gunakan perasaan dan sebagainya. Sebab dia panggil yang tu dia bukan objektif, kayu ukur yang tidak boleh diterima secara umum, termasuk juga perasaan dan sebagainya. Dan kita masuk dalam satu ruang, dua orang
Dengan suhu badan yang berbeza. Seorang rasa sejuk, seorang rasa panas. Duduk dalam bilik yang sama. Maka setiap satu suhu badan dia tidak boleh diterima sebagai kayu ukur untuk menentukan suhu dalam bilik itu sejuk panas. Kena guna apa? Kena guna alat pengukur lain lah, yang akan mengukur berapa suhu bilik itu. Maka alat pengukur tu dipanggil objektif. Benda yang tak terikat dan diterima oleh kedua belah pihak. Maka macam tu jugalah bila mana dibincangkan ataupun berlaku perdebatan, maka yang akan digunakan ialah sesuatu ukuran yang diterima oleh kedua belah pihak. Maka ukuran yang diterima oleh kedua belah pihak ialah menggunakan akal. Lalu digunakan akal sebagai kayu ukur dan dinilai seseorang itu berdasarkan betul ataupun salah pada akal. Itu sebab kenapa digunakan akal untuk menjadi asas dalam perdebatan, tidak Quran dan hadis. Sebab pihak yang non-Muslim dia tidak menerima Quran dan hadis sebagai kayu ukur yang diterima dan menghukumkan sesuatu. Nak mengatakan bahawasanya ulama ahli sunnah kita tidak mengislamkan ramai orang, diperlukan kepada data. Dan data tersebut tidak menyokong dakwaan tersebut. Kita ada ramai ulama seluruh dunia kita yang setiap kali ada ceramahnya, ada majlisnya dan sebagainya, mengislamkan ramai orang. Hanya dengan, kadang-kadang tu hanya dengan mengutarakan ataupun membicarakan tentang Islam yang sebenar, tanpa perlu berdebat dan sebagainya. Boleh buka tengok dalam YouTube pun banyak ulama-ulama kita seluruh dunia, sama ada daripada ulama sufi ataupun ulama-ulama kontemporari yang membincangkan tentang Quran dan hadis dan sebagainya, akidah dan sebagainya, tanpa berdebat dan tanpa berhujah. Setiap kali lepas daripada majlis mereka ada orang yang memeluk Islam kerana menghadiri kuliah mereka. Maka data yang mengatakan bahawasanya, maka sesuatu yang mengatakan bahawasanya hanya dengan hujah sebegitu boleh masuk Islam dan sebagainya, itu diperlukan kepada data. Dan setakat yang kita faham, setakat yang kita tahu, data tersebut tidak menyokong dakwahan tersebut. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.